Penerima notis kompau tidak pulang dana 1MDB. SPRM ambil tindakan mahkamah mulai minggu depan. Kerajaan komited teruskan projek lebuhraya PEN Borneo Sabah mengikut kaedah baru yang lebih menjimatkan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Farhatul Achati Osman. Dan saya Ivan Toh. SPRM akan mendakwa individu dan entiti yang dikompau di mahkamah mulai minggu depan bagi memulangkan semula dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya mengesahkan mereka yang akan didakwa adalah daripada senarai 80 individu dan entiti yang sudah menerima notis kompaun daripada SPRM sejak Oktober lalu tetapi masih gagal memberi kerjasama. Mereka yang dikompau perlu membayar denda mengikut jumlah wang yang diterima atau sehingga 2.5 kali ganda daripada jumlah terbabit. Or we found out that they are the end user of that money and they have no good explanation, we will take action on that. Kita akan umumkan apabila kita akan ambil tindakan susulan kepada kes-kes yang kita keluarkan kompaun hari ini. Latifah menyatakannya pada sidang media sempena penganjuran teater Semarak Pertiwiku di Istana Budaya. Sebelum ini beliau menjelaskan keseluruhan wang yang disyaki diterima semua individu dan entiti terbabit dianggarkan berjumlah 420 juta ringgit. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syarif Samad dan seorang lagi pemimpin kanan UMNO memohon kebenaran semakan kehakiman bagi membatalkan notis kompau SPRM berhubung kes menerima dana daripada 1MDB. Hakim Mahkamah Tinggi Nordin Hassan menetapkan 26 Februari depan untuk pendengaran permohonan itu. Ya, mereka yang diwakili Peguam Muhammad Syarul Fazli Kamaruzaman dan Muhammad Haziq Razali memfailkan permohonan semakan kehakiman berasingan melalui firma guaman Tetuan Syarul Hamidi dan Haziq pada November dan Disember tahun lalu. Ketiga-tiga pemohon memohon kepada mahkamah perisytiharan dan perintah larangan untuk membatalkan notis kompau bertarikh 7 Oktober 2019. Notis kompau itu dikeluarkan SPRM kepada 80 individu dan entiti yang didakwa menerima dana daripada 1MDB. Pencanggahan kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak di mahkamah dan kenyataan yang diberi kepada SPRM menyebabkan perbicaraan kes seleweng dana SRC terhadapnya yang disambung semula hari ini berlangsung tegang. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sintambaram mengasak tertuduh sama ada dia benar-benar mengaku kepada penyiasat SPRM yang dia mengecam beberapa dokumen berkaitan SRC dan bersetuju dokumen terbabit ditandatanganinya sendiri. Najib berkeras yang dia hanya ditunjukkan dokumen berkenaan dalam tempoh singkat ketika disoal siasat SPRM dan membuat pengakuan sebelumnya kerana tanda tangan itu kelihatan seperti miliknya. Dia juga berkata yang dia tidak mengingati kesemua butiran kerana menurunkan berpuluh-puluh tanda tangan setiap hari. Cadangan pendakwaan yang dia sebenarnya membaca isi kandungan dokumen itu sebelum memberi kenyataan kepada SPRM turut tidak dipersetujuinya. Pada sesi pagi, prosiding juga berlangsung tegang apabila pihak pendakwaan membuat permohonan mencabar keterangan bercanggah Najib di mahkamah dan semasa disiasat SPRM. Bagaimanapun, selepas mendengar hujahan kedua belah pihak, Hakim Muhammad Nazlan Ghazali memutuskan permohonan itu ditolak. Dakwaan pencanggahan itu tidak dapat disimpulkan sebagai perbezaan ketara dan ia tidak serius. Perbicaraan bersambung esok. Para pemimpin dan ahli politik perlu lebih memahami dinamik negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama dengan tidak menimbulkan isu-isu sensitif yang boleh mengganggu-gugat keselamatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata ini termasuk memahami tugas Polis Diraja Malaysia PDRM dalam memelihara keamanan dan keselamatan negara. Justru beliau menyeru semua ahli politik agar menggunakan kebijaksanaan dan kesabaran dalam
menangani sebarang perbezaan serta masalah selain tidak melakukan aktiviti yang menyakiti hati pihak lain termasuk bersifat remeh. Ini secara tidak langsung dapat menjadikan PDRM lebih fokus terhadap keamanan negara seperti isu-isu jenayah. Kekuatan PDRM ini digunakan untuk nak menangani jenayah, dadah, itu. Ya? Bukan isu-isu remeh ni tadi. So itulah sebabnya saya seru supaya mereka lebih bertanggungjawab. Boleh duduk dalam parlimen, boleh duduk bertepuk, bertampar. Kenapa di luar pula, lain pula nadanya. So saya harap, saya mintalah understanding mereka, kefahaman mereka untuk memikirkan. Tan Sri Abdul Hamid berkata demikian pada sidang media pencapaian 2019 PDRM dan perancangan 2020 di Bukit Aman. Yang pasti pihak polis tidak akan menyebelahi mana-mana pihak yang akan mengambil tindakan seadilnya jika terdapat isu-isu sensitif yang berbangkit. Terima kasih yang sudah beberapa kali saya undangkan. Pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Negara 2030 ialah wawasan terbaik yang diperkenal Kerajaan Malaysia hari ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin hasil kejayaannya bakal memberi manfaat kepada rakyat di semua peringkat. Sehubungan itu, rakyat seharusnya menyambut baik dan melaksana apa yang perlu seiring matlamat menjayakan wawasan itu. Ini meliputi usaha kerajaan memperkenal kaedah untuk membantu golongan berpendapatan rendah menambah pendapatan sekaligus meningkatkan produktiviti negara. Memang ada yang tidak mampu, tidak boleh, tidak ada kemahiran, tidak ada pengetahuan. Tetapi semua ini boleh diatasi kalau kita sanggup belajar untuk membuat sesuatu. Bukan saja membuat kerja, tetapi cara-cara sikap-sikap kita terhadap tugas-tugas kita. Kita mesti ikhlas. Kita mesti pegang kepada segala amalan-amalan yang baik. Kita jangan tipu sama sekali. Jangan terlibat dengan rasuah. Kerana itu semua menyekatkan pembangunan kejayaan negara kita. Tun Dr. Mahathir menyampaikan amanat itu pada pertemuan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM bagi bulan Januari di Putrajaya. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir menekankan kemampuan Malaysia mencapai taraf negara maju lebih awal dengan syarat semua pihak meliputi jentera kerajaan dan rakyat bersungguh-sungguh berusaha menjayakan matlamat status negara maju menjelang 2030. Ya, sehubungan itu, Tun Dr. Mahathir menyarankan penjawat awam dan anggota pentadbiran negara mengetepikan sebarang perbezaan peribadi dan membuat resolusi yang akan memberi manfaat kepada negara. Perkara itu penting memandangkan jentera kerajaan dan anggota kabinet mempunyai peranan penting dalam memastikan pembangunan negara tercapai. Tahun 2020 menjadi tahun permulaan bagi langkah membawa kejayaan berkenaan supaya Malaysia mampu diiktiraf sebagai negara maju sedekad lagi. Bagi tahun ini, kita perlu bekerja lebih kuat. Selain lagi merayakan hari tahun baru memang memberi satu permulaan bagi kita membuat resolusi supaya negara kita ini dapat mencapai kemajuan, supaya dianya tidak lagi dipandang rendah, dipandang hina oleh orang lain kerana kita tidak mampu untuk mentadbirkan negara kita dan tidak mampu membangunkan negara kita. Tegas beliau, pelbagai rancangan dan pendekatan yang dicipta bagi memenuhi aspirasi rakyat kini dilandasannya. Justru semua pihak diharap terus fokus kepada usaha membangunkan negara, bukan di kepentingan diri sendiri semata-mata. Buatlah resolusi untuk negara. Resolusi untuk menjayakan negara kita ini supaya kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa maju di dunia ini. Saya harap kita semua sambut tahun ini dengan resolusi yang memberi manfaat bukan saja kepada diri sendiri tetapi juga kepada negara. InsyaAllah
Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita akan capai matlamat yang kita tujukan. Malaysia kata Perdana Menteri akan terus menceburi bidang-bidang yang kehadapan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Hari ini, bidang teknologi Malaysia sudah membuktikan keupayaan dengan mengeluarkan produk sendiri khususnya drone. Menteri Kerja Raya Baru Bian memberi jaminan yang kerajaan hari ini tetap komited meneruskan projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sabah mengikut kaedah konvensional kontrak JKR. Meski pertukaran daripada kaedah rakan pelaksana projek PDP sebelum ini memberi kesan kepada tempoh pelaksanaan projek, namun ia memberi penjimatan sekurang-kurangnya 1.2 bilion ringgit. Sehingga 31 Disember lalu, kemajuan fizikal bagi 12 pakej sedia ada di tahap 22% dan dijangka siap sepenuhnya secara berfasa selewat-lewatnya pada Jun 2023. Saya pastikan, saya ingin memberi satu kepastian bahawa projek mega begini mesti dan harus dilaksanakan kalau dengan kerjasama semua pihak dalam tempoh yang telah dirancangkan. Itu kepastian, that's the assurance yang saya sebagai menteri yang bertanggungjawab sekarang ini, kerana pindahan mengenai model sekarang ini adalah dibawa ke tanggungan Kementerian Kerja Raya. So that's my personal assurance, Baru menyatakannya dalam temu ramah eksklusif bersama Berita RTM bagi memperjelas status projek LPB Sabah susulan dakwaan pihak tertentu di laman sosial yang pelaksanaannya terhenti dan tiada sebarang kemajuan. Kaedah konvensional kontrak yang dilaksana kini di bawah seliaan JKR Sabah sebagai penguasa projek. Hasil penjimatan melalui pertukaran kaedah pelaksanaan membolehkan 3 lagi pakej tambahan diluluskan berbanding 12 pakej asal yang sedang berjalan. Kerajaan telah meluluskan 3 lagi pakej tambahan berbanding dengan 12 pakej asal yang sedang berjalan, iaitu melibatkan yang 3 ini melibatkan laluan dari persimpangan Baluran ke Telupin, yang dijangka akan ditender pada bulan Mac 2020, iaitu pada Mac tahun ini. Kerajaan juga telah meluluskan projek membina jalan Trans Borneo menghubungkan Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Fasa 1 menghubungkan Kalabakan Sabah dengan Simpang Garis Indonesia yang akan dilaksana tahun ini dengan kos RM600 juta. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal turut menyangkal dakwaan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kononnya projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah terbengkalai. Formula baharu yang digunakan kini dalam pembinaannya sememangnya mengurangkan kos perbelanjaan berbanding pelaksanaannya di bawah kerajaan terdahulu. RM26 juta dibelanjakan ketiga projek itu diurus rakan penyampai projek PDP. Sehingga kini RM900 juta dibelanjakan untuk pampasan tanah. Sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Negeri dan dianggotai Wakil Kementerian Keuangan dan Kementerian Kerja Raya di peringkat negeri dan persekutuan akan memantau pelaksanaan projek LPB Sabah. Pembayaran fasa pertama Bantuan Sara Hidup BSH 2020 akan dilaksanakan mulai 20 Januari ini kepada 3.8 juta penerima berdaftar melibatkan peruntukan RM1 bilion. Ia membabitkan penerima dengan pendapatan bawah RM2,000 dan RM2,001 hingga RM4,000. Menteri Keuangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan menjelaskan pembayaran fasa pertama sebanyak RM300 bagi setiap isi rumah akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing menggunakan maklumat akaun bank semasa BSH 2019. Tempoh permohonan dan pengemaskinian dibuka mulai 1 Februari hingga 15 Mac ini. Permohonan juga dibuka bagi kategori bujang berumur 40 tahun ke atas seperti diumumkan dalam Belanjawan 2020.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca kita mulakan dengan model ombak. Berdasarkan model ombak ini iaitu angin berkelajuan sekitar 40 hingga 60 km sejam masih lagi dikesan di kawasan perkapalan rantau negara kita. Ia meliputi perkapalan Condor, Reef North, Reef South, Bunguran, Tioman dan sedikit di Samui. Ia menyebabkan keadaan laut yang bergelora iaitu ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Maka dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Warna kuning kategori pertama, warna jingga kategori kedua. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 9 Januari 2020. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan masih lagi terdapat di daerah Pekan, Rompin, Maran, Bera, Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai, Keluang dan juga Segamat. Manakala di Sabah dan Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching, Betong, Mukah, pedalaman Kapit dan juga Bintulu. Manakala di Sabah pula, alhamdulillah, keadaan cuaca cerah dan baik dicerap setakat ini. Bagi keadaan cuaca keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di kawasan Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sarawak, ia akan lebih terdapat di bahagian iaitu Mukah, Bintulu dan juga Miri. Manakala di Sabah pula, ia akan bergerak ke Sabah Timur. Negara telah pun memasuki penghujung fasa monsun timur laut. Ia boleh dikatakan keadaan cuaca kering dan juga panas, iaitu pada pertengahan Januari 2020 sehingga ke Mac 2020. Oleh hal yang demikian, dinasihatkan orang ramai agar mengadakan penjimatan air, tidak melakukan pembakaran terbuka dan juga minum air yang secukupnya. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Terima kasih Met Malaysia. Kita ke laporan berikut. Tiada lagi program pengampunan ditawarkan kepada pendatang asing tanpa izin parti. Operasi besar-besaran akan dijalankan Jabatan Imigresen bagi memburu mereka. Sejak program Back for Good atau Pulang ke Negara Asal berakhir 31 Disember lalu, 152 operasi telah dijalankan dan 564 parti ditahan. Dalam temu bahas bersama RTM, Ketua Pengarah Imigresen berkata antara kawasan yang menjadi sasaran operasi adalah sekitar Lembah Kelang, selain Johor, Negeri Sembilan dan Kedah. Operasi ini akan diteruskan setiap hari oleh imigresen di semua negeri, daripada Perlis sehinggalah ke Johor, Sabah dan Sarawak. Kami akan buru semua pendatang asing tanpa izin ini, dan mereka akan berhadapan dengan tindakan undang-undang sepenuhnya tanpa fear of favor. Jika mereka melakukan kesalahan, tinggal lebih masa ataupun tidak mempunyai sebarang dokumen, mereka akan ditangkap, dibicara, diusir dan akan disenarai hitamkan daripada memasuki negara kita.
Tahun ini, imigresen menyasakan untuk menangkap 70,000 parti. Sepanjang program penghantaran pulang itu bermula 1 Ogos sehingga 31 Disember tahun lalu, lebih 190,000 parti mendaftar dengan 165,000 pulang ke negara masing-masing. Kerangka pengawal seliaan bagi perkhidmatan penyediaan e-hailing motosikal hanya akan dibuat selepas tempoh percubaan 6 bulan tahun ini. Ya, Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata meski undang-undang khusus mengenainya belum ada, penyedia perkhidmatan seperti Dago Ride perlu menyediakan pelindungan insurans kepada penggunanya. Terdapat aduan pengguna berkaitan penunggang e-hailing yang tidak mematuhi peraturan serta keselamatan termasuk perkhidmatan penghantaran. Itu sebabnya kita kata ini sebagai satu pilot projek. Sebab rangka undang-undang belum ada lagi. Dan selepas kita lihat, lepas 6 bulan ini, kita akan lihat sejauh mana perkhidmatan ini dapat dijalankan, dan selepas itu kita akan merangka kerangka undang-undang dan kita akan buat satu regulatory framework. Anthony Locke menyatakan perkara itu selepas mencuba perkhidmatan Dago Ride di ibu negara. Kira-kira 500 motosikal berdaftar dengan perkhidmatan itu. Sebagai permulaan, ia hanya beroperasi di sekitar Lembah Kelang. Loji rawatan air LRA Langat 2 yang terbesar di Asia Tenggara dijangka siap pada penghujung 2023. Ya, ia bakal memenuhi keperluan dan permintaan tinggi bekalan air di Lembah Kelang. LRA Langat 2 merangkumi 23 pakej yang membabitkan kawasan termasuk Petaling, Bandar Kim Rara, Bukit Dengkil, Ampang serta Keramat AU3. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad PAAB, Abdul Hadi Ali, pihaknya telah berjaya mencapai persetujuan dengan 8 negeri dalam usaha menstruktur semula industri perkhidmatan air negara. PAB membantu kerajaan persekutuan merealisasikan persetujuan semula industri perkhidmatan air negara. Kita telah menjalankan banyak kerja-kerja persetujuan yang melibatkan 8 buah negeri sudah. Maknanya ada 2-3 negeri lagi yang belum berhijrah dan melakukan persetujuan semula. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Program Sekolah Mampan PAAB 2019-2020, 3.7 bilion ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi menampung keperluan dan permintaan tinggi bekalan air di Lembah Kelang. Ya, dalam pada itu, 4 buah sekolah dalam kawasan jajaran pembinaan LRA Langat 2 menerima bantuan awal permulaan persekolahan hari ini. Ya, bantuan disampaikan Pengurusan Aset Air Berhad PAAB yang memberi manfaat langsung kepada 5,000 pelajar. Zakat pada 4 sekolah ini. Kita orang mendampingi 4 sekolah yang pada tahap pertama ni, dan kami harap ada history dia. Dulu siasat kami based on kira whenever perlu, whenever ada orang minta. Sekarang ni kita more proaktif dan kita identify siapa yang kita nak aim. Ketua Pegawai Operasi. Parlimen Kimanis perlu mempunyai industri berimpak tinggi yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan khususnya kepada belia di kawasan berkenaan. Itu antara fokus yang akan dikuatakan calon Parti Warisan Sabah Datuk Karim Bujang sekiranya beliau diberi mandat mewakili rakyat Kimanis. Datuk Karim berkata usaha itu mampu mengurangkan masalah pengangguran membabitkan golongan belia tempatan. Membawa industri yang mempunyai impak yang tinggi dan memerlukan tenaga kerja yang diperlukan. Jadi kalau ini dapat kita wujudkan, dia boleh menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh belia dalam segi pengangguran lah.
Datuk Karim menyatakan demikian kepada media di pusat daerah mengundi pimpin membakut kesaling hubungan antara pemimpin dengan golongan muda menerusi pelbagai program pembangunan belia penting bagi memberi manfaat kepada golongan itu. Selain industri berimpak tinggi, Datuk Karim Bujang juga akan memberi fokus kepada usaha mengatasi masalah banjir di beberapa kawasan dalam Parlimen Kimanis. Itu tekad beliau demi menghapuskan kebimbangan penduduk. Kerisauan penduduk bertambah setiap kali musim tengkujuh dan hujan lebat berterusan. Ini kerana beberapa kawasan kerap berdepan risiko banjir sehingga penduduk gagal menyelamatkan harta benda masing-masing. Datuk Karim memberitahu perkara itu selepas menyertai program ziarah kasih melawat penduduk yang uzur di beberapa kampung di kawasan pusat daerah mengundi Bandau Membakut. Beberapa penduduk kampung yang ditemui menzahirkan kegembiraan dan terharu dengan kunjungan calon warisan tersebut ke kediaman mereka. So it's a friendly fight, but the better man wins. Dan saya percaya rakyat sudah dilihat yang dulu tinggal ikutlah kerajaan. Kalau kita pilih sebelah pihak pun, dia tidak boleh buat apa-apa. Oleh sebab kerajaan sekarang adalah warisan di negeri Sabah. Pusat daerah mengundi Bandau Membakut mempunyai 2,175 pengundi melibatkan 1,077 lelaki dan 1,098 pengundi perempuan daripada 19 buah lokaliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Keong menyangkau dakwaan ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin kononnya pihak pembangkang tidak mengundi atas pindaan perlembagaan kepada perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan kerana pindaan itu tidak bersubstantif. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan pindaan perlembagaan kepada perkara 1/2 yang dibentangkan oleh Kerajaan Persekutuan di Dewan Rakyat pada April 2019 bertujuan memulihkan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi bersama Semenanjung Malaysia. Beliau meminta Khairi agar berhenti mengelirukan rakyat Sabah dan Sarawak. Tambah beliau, ia dibentangkan sejajar dengan kemajuan monumental Jawatankuasa Kabinet Khas untuk penyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Jawatankuasa Kabinet Khas tersebut yang dikerusikan Perdana Menteri sendiri bersama Ketua Menteri Sabah dan Sarawak, beberapa Menteri Kabinet Persekutuan, Peguam Negara dan Peguam Negeri Sabah dan Sarawak, Pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang berpangkat tinggi telah mencapai persetujuan berkenaan 17 daripada 21 bagi melaksanakan MA63 dengan berjaya. 4 isu lagi dijangka diselesaikan Jawatankuasa Kabinet Khas awal tahun ini. Jelas Datuk Liew lagi, sebarang isu mengenai pindaan perlembagaan itu tidak bersubstantif seperti yang didakwa oleh Khairi adalah tidak wujud. Pindaan kepada perkara 1/2 akan membolehkan pelaksanaan MA63 secara berjaya kerana akan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Sabah dan Sarawak adalah rakan kongsi bersama dalam persekutuan ini, maka layak diberi hak yang sama rata. Dengan sokongan penuh Ketua Menteri Sarawak kali ini, Kerajaan Persekutuan akan lebih yakin bahawa pindaan perlembagaan kepada perkara 1/2 apabila dibentangkan semula pada Mac ini akan diluluskan.
Pemuda Pakatan Harapan Selangor membuat laporan polis terhadap portal Pena Merah Online yang didakwa memuat naik hantaran berunsur fitnah terhadap kerajaan. Laporan dibuat Setiausaha DAP Youth Socialist DAPC Selangor, Ong Chun Wei di Ibu Pejabat Polis IPD Serdang petang tadi. Beliau mendakwa laporan dengan tajuk "Arak lebih suci dari air zam-zam" oleh portal berkenaan mempunyai motif tidak baik serta berniat untuk mencetuskan kebencian orang awam terhadap kerajaan. Tujuan kami buat laporan polis adalah untuk tindakan yang tegas dari pihak berwajib terhadap penabur fitnah, iaitu Pena Merah Online. Satu lagi laporan akan dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC agar tindakan sepatutnya dapat diambil terhadap portal berkenaan. Turut bersama beliau di IPD Serdang ialah Adun Bukit Damansara. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pretoria telah melawat pelajar Malaysia yang cedera dalam insiden rompakan di Durban, Afrika Selatan Jumaat lalu. 4 pelajar Malaysia terbabit yang berusia antara 19 hingga 27 tahun telah dan sedang menerima rawatan di Hospital King Edward, Durban. Dalam kejadian itu, seorang ditembak di kaki manakala 2 lagi ditikam. Kenyataan media dari Wisma Putra mengesahkan 2 daripada mangsa telah dibenarkan keluar dari hospital manakala 2 lagi masih menerima rawatan. Pihak keluarga dan pengurusan pusat pengajian telah dimaklumkan mengenai insiden tersebut. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pretoria juga akan terus memantau keadaan mangsa dan memastikan keselamatan mereka serta kebajikan mereka terpelihara. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB Raja Azmi Raja Nazuddin telah melepaskan jawatannya bermula hari ini. Buat masa ini, MAHB melantik Ketua Pegawai Operasi Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh untuk memangku jawatan tersebut. Menurut kenyataan yang dikeluarkan MAHB sebagai syarat tersenarai awam, proses wajarnya akan diambil untuk memilih pengganti Raja Azmi. Raja Azmi menyertai MAHB pada 1 Februari sebagai Ketua Pegawai Keuangan sebelum dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan pada 4 Januari tahun lalu. Lembaga pengarah MAHB menghargai jasa dan khidmat yang telah dicurahkan beliau sepanjang memegang jawatan dalam memajukan syarikat. Malaysia sebagai tuan rumah anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 akan bersama-sama Australia menyokong usaha melawan kebakaran hutan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Darul Laiking turut menyeru semua negara anggota menyokong usaha mengurangkan dan memberi respons wajarnya untuk pulih daripada bencana alam di seluruh rantau ini. Kementeriannya mewakili kerajaan Malaysia menzahirkan rasa simpati terhadap Australia atas insiden kebakaran hutan yang menghancurkan bahagian tenggara negara itu. Dalam satu kenyataan, beliau mengakui perubahan iklim global telah membawa kesan yang mengakibatkan peningkatan frekuensi, magnitud dan skop bencana alam seperti kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Katanya setiap negara kini terdedah kepada ancaman dan harus bersedia untuk menguruskan keadaan secara individu sebagai sebuah rantau. Tambah beliau, bencana alam ini memberi cabaran hebat terhadap rantaian bekalan global. Ia menjelaskan kesihatan dan pergerakan rakyat serta mengancam nyawa haiwan dan spesies yang terancam. Terima kasih Fatul dan juga Ivan. Semua persatuan sukan yang gagal mencapai sasaran pada Tamasya Sukan SEA Filipina November lalu perlu menyerahkan surat tunjuk sebab sebelum atau pada 10 Januari ini. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman berkata surat tersebut kemudiannya akan diteliti pihak Majlis Sukan Negara MSN bagi merangka strategi baharu untuk menambah baik prestasi sukan negara. Perkara ini kita tunggu dahulu sebab kita belum tahu lagi persatuan mana, apa sebabnya. Kita perlu memahami apa masalah yang mereka lalui dan cuba selesaikan.
Tambah beliau lagi, pihak kementerian akan mengadakan program khas bagi atlet yang bakal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 dari segi dana dan latihan. Beliau dijumpai ketika melancarkan Malaysia Future Leaders School di Akademi Kenegaraan di Ibu Negara. Sehari sebelum aksi Malaysia Masters membuka tirainya, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia mendapat suntikan tonik berharga apabila dilantik selaku duta baharu air minuman isotonik terkemuka 100+. Pelantikan Zijia itu menjadikannya pemain badminton kedua negara selepas Datuk Lee Chong Wei terpilih sebagai duta air minuman isotonik terkemuka itu. Pemain berusia 21 tahun itu menyifatkan pelantikannya sebagai duta minuman isotonik itu sebagai pembakar semangat buat dirinya, bukan sahaja menjelang Malaysia Masters tetapi untuk sepanjang tahun ini, terutama kelayakan ke Olimpik Tokyo. Zijia menandatangani perjanjian selama 2 tahun dengan 100+ siang tadi dalam satu majlis di Axiata Arena. Turut hadir Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria, Pengurus Pemasaran 100+, Leong Wai Yin dan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Pelantikan ini bermakna Zijia mengikuti jejak langkah Chong Wei yang menjadi duta 100+ sejak 2009. Bukan itu sahaja, 100+ turut menyerahkan insentif wang tunai RM10,000 kepada Zijia sesudah memenangi pingat emas di Sukan SEA Filipina Disember lalu. Masih perkembangan sukan badminton, kejohanan pembukaan musim baharu Pro 2 Malaysia Masters 2020 bakal menyaksikan pemain perseorangan nombor 1 negara Lee Zijia bertemu pemain ranking keempat dunia Anders Antonsen pada pusingan pertama esok. Ini merupakan perlawanan kali ketiga bagi kedua-dua pemain itu dan dilihat sukar malah Anders Antonsen sendiri menganggap Zijia sebagai lawan terbaik di gelanggang. Ditemui pada sesi latihan terakhir di Axiata Arena Bukit Jalil pagi tadi, Anders Antonsen yakin pertemuan esok bakal memperlihatkan satu perlawanan yang mendebarkan. It's a hard game. He's a really good player, and he has a high top level. When he plays his best, he can challenge everyone in the world. So I have to be really focused, and I have to play close to my best level to be able to beat him. Secara keseluruhan, pemain kelahiran Denmark berusia 22 tahun itu bakal menghadapi 14 kejohanan sepanjang musim ini dan kejohanan yang paling ditunggu-tunggu tentunya beraksi dalam temasya Olimpik. Jika layak, Olimpik 2020 merupakan penyertaan kali pertamanya dalam sejarah sukan berprestij itu. It could be my first Olympics, so first of all I hope to qualify, and then I hope to do well at the Olympics. A medal is my goal, and I'll do everything I can to deliver that and bring a medal home to my country. That will be a big moment. So I'm really focused on this season because of the Olympics, but there's also tournaments like the All England, and I've never really done well at the All England, and I would like to do that. So. Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM membuka tirai 2020 dengan melancarkan 2 program Serkit Kebangsaan dan Jelajah Remaja 2020. Selain itu, lebih 24 kejohanan tempatan dan antarabangsa sah diadakan memberi peluang pemain tempatan mendapatkan lebih pendedahan. Menurut Naib Presiden LTAM Datuk Salahuddin Ahmad Kamal, antara yang bakal mencuri tumpuan ialah kejohanan Piala Davis dan Fed Cup Remaja yang akan diadakan pada bulan April selain Fed Cup Asia dan Oceania yang diadakan pada Jun. Tambahnya, kejohanan tenis Malaysia kini juga semakin mendapat perhatian dengan penyertaan ramai pemain luar negara. 24 lah. Now we have 24, tapi dari segi kualiti dia kemungkinan there will be more participation from overseas players. Jadi kita tak ITF kan, ITF orang dari luar negeri lebih akan datang ke sini. Jadi bagus juga, sama tapi lebih kepada yang ada countries players participation. Bagi Serkit Jelajah Remaja pula, sebanyak 6 pusingan dijadualkan di seluruh negara mengikut ketetapan Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF.
Ini meliputi kategori umur 8, 10, 12, 14 dan 16 tahun ke bawah, termasuk kategori yang baru diperkenalkan iaitu di bawah 9 tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman kalender Tenis Malaysia 2020. Selama 300 ahli Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM mendapat berita gembira apabila boleh mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri SKSPS bagi melindungi diri dan keluarga jika ditimpa musibah. Berita baik ini adalah hasil persefahaman yang termeterai ketika kunjungan SAM di Menara Perkeso. SAM diwakili Presidennya Jasni Syafiee mengadakan pertemuan selama sejam dengan Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamed di Ibu Pejabat Perkeso di Jalan Ampang. Dan saya minta kalau boleh persatuan-persatuan yang lain mengikut jejak langkah SAM untuk mendapatkan maklumat, berbincang dengan Perkeso, dan kita sedia membantu dalam kita memastikan kalau boleh semua mereka yang bekerja sendiri di luar sana yang berpersatuan hadir, tampil untuk mendaftar dan juga mencarum demi masa depan mereka. Perkeso mempunyai skim insurans dan juga pelindungan yang cukup baik, dan sebagai ahli media terlibat dengan sukan, kita mengalu-alukanlah satu peluang yang diberikan oleh Perkeso, dan kita akan menggalakkan ahli-ahli kita untuk mencarum. Melalui caruman ini, ahli SAM sebahagiannya freelancer dengan pelbagai agensi media sukan akan dilindungi daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa bertugas. Caruman berupaya dibuat pada kadar serendah RM157.20 setahun atau RM13.10 sebulan. Seorang lelaki berkongsi beberapa keping gambar di media sosial yang memaparkan dia mengambil anaknya di Tasca menggunakan kereta terbang buatan Malaysia. Gambar berkenaan menimbulkan pelbagai reaksi positif dalam kalangan warga maya. Gambar yang dimuat naik Hairun Asri di Facebooknya mengagumkan warga maya memandangkan kesentingan gambar yang dilakukannya seolah-olah sudah wujud kereta terbang di negara ini. Kira-kira 50 umat Islam di Australia menunaikan solat sunat istisqa iaitu solat sunat meminta hujan di Boynton Park, Adelaide berikutan krisis kebakaran yang semakin parah di negara itu. Menerusi perkongsian video di Twitter oleh Kevin Valdevezo, jelas terpampang kegembiraan di wajah mereka. Australia dilanda kebakaran teruk sejak beberapa bulan lalu hingga memusnahkan sekurang-kurangnya 24 juta hektar tanah. Ya, ini pula kisah seorang jurujual di UK yang mendakwa dia mampu meramal masa depan hanya dengan melambung asparagus ke udara. Jemima Pekinton, 64 tahun berkata sayur yang dilambung itu akan membentuk corak dan tafsiran dibuat melaluinya. Menurutnya, dia mewarisi kelebihan itu daripada ibu saudaranya yang mempunyai kemahiran meramal masa depan menggunakan daun teh. Baik, penyanyi rock yang tidak asing lagi dan terkenal di tanah air, Mustafa Din atau lebih popular dengan panggilan Mus May, melancarkan single terbarunya Mencari Kasih. Single bergenre slow rock itu mengubati rindu peminat biarpun beliau baru saja mengumumkan untuk meninggalkan kumpulan May Julai tahun lalu. Ya, jelas Mus, sokongan tidak berbelah bahagi oleh peminat cukup mengharukan sekaligus membuktikan bakat yang ada dalam dirinya masih diterima biarpun beliau tidak lagi bersama dengan kumpulan May. Saya harap dia orang boleh terima lah. Apa yang saya buat ni adalah satu yang agak berbeza sedikit daripada apa yang saya lakukan sebelum ni bersama dengan Wings dulu, dengan May. Dan saya rasa saya perlu membuat sesuatu yang agak bukan terlalu drastik sangatlah pertukaran saya tu. Saya masih genre rock lagi, tapi saya nakkan ada pelbagai dari segi muzik dan kemungkinan cara nyanyian saya juga ada berbeza sikit lah untuk next punya projek. Saya harap itu yang sepatutnya saya buat. Saya nakkan color yang berbeza. Kalau tak nanti peminat saya akan dapat satu color saja. Saya
advantage untuk saya membuat sesuatu yang berbeza bila saya dah seorang-seorang macam ni. Mus ditemui pada konsert mini Mus Journey Sunday Night Live di Hard Rock Cafe di Ibu Negara. Pada konsert itu, beliau mendendangkan 14 buah lagu yang pernah dipopularkan ketika bersama kumpulan Wings dan May, antaranya Sri Kandi Cintaku, Biru Mataku dan Sinar. Hampir seminggu melepasi tahun baru 2020, pasti beberapa perancangan yang telah disusun rapi berjalan dengan baik. Tidak terlepas golongan selebriti yang padat dengan jadual kerjaya masing-masing. Ya, dan pasti ada dalam kalangan mereka yang mempunyai perancangan untuk menamatkan zaman solo jika sudah sampai jodohnya. Dan itu adalah bagi pelakon dan penyanyi Faradia. Karier seninya untuk tahun ini berjalan seperti biasa. Tawaran-tawaran lakonan masih lagi diterimanya. Dan diacu soalan, adakah beliau bakal menamatkan zaman bujangnya tahun ini? Beliau tidak menolak sekiranya jodoh sudah sampai. Maksudnya saya nak kahwin dah. Kalau saya tak bagi tarikh, maksudnya belum jodoh lah. Saya nak kahwin, nak sangat kahwin. Apa kata Faradia tak nak kahwin? Saya nak kahwin. Tapi jodoh ni kerja Tuhan kan? So kita doa yang baik-baik. Baik, pelakon popular Indonesia Ria Irawan, 50 tahun, meninggal dunia 4 pagi tadi di Hospital Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat kanser limfoma. Menurut suaminya, Mikey Walker, dalam satu temu bual bersama media Indonesia, sel kanser itu sangat agresif dan menyerang bahagian otak serta paru-paru, Allahyarham. Keadaan sel kanser yang sudah merebak ke paru-paru Ria semakin teruk sejak seminggu lalu dan sepatutnya menjalani rawatan hari ini. Jenazah Allahyarham dibawa ke Rumah Mayat Lebak Bulus, Jakarta sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Umum Tanah Kusir selepas solat Zuhur tadi. Berita perdana edisi Isnin 6 Januari 2020 berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau turun aplikasi MyClick RTM. Ya, teruskan bersama saluran Berita RTM di My Freeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Terus setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sayang Indonesia.